وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرارك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا وتم لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang. Niatkan raf'ul hadas jika tiada. Niatkan raf'ul hadas jika tiada sunyilah hadas junub itu daripada hadas kecil. Jadi cara kita niatkan wuduk ketika kita ambil wuduk sebelum pada mandi. Maka cara niatnya dia katanya niatkan raf'ul hadas. Jadi kita niat tu mengangkat hadas. Atau niat sajaku mengambil wuduk, artinya sajaku menunaikan fardu wuduk daripada niat-niat yang diiktibarkan pada wuduk yang kita menyuci daripada hadas kecil. Itu niatkan raf'ul hadas, mengangkatkan hadas kecil itu jika tiada sunyi ialah hadas junub itu daripada hadas kecil. Dengan maknanya kita ada kedua-dua hadas. Hadas besar pun ada kat kita, hadas kecil pun ada. Maka cara kita niat wuduk tu ialah niat raf'ul hadas. Begitulah. Dan jika junubnya itu tiada membatal wuduknya. Dan jika junubnya itu tiada membatalkan wuduknya. Jika junubnya junub seorang itu tiada membatalkan wuduknya. Jadi maknanya dia berjunub tapi tidak batal wuduk. Maknanya dia sekarangnya berjunub tetapi tidak batal wuduk. Ini rupanya kita katanya seorang itu dia tidur dalam keadaan duduk yang tetap. Kemudian dia bermimpi. Dia ada wuduk, kemudian dia duduk yang menetap. Kemudian dalam keadaan duduk tu dia tidur, kemudian bermimpi. Bermimpi keluar mandi. Apabila bermimpi keluar mandi itulah, jadi maknanya wuduk dia tak batal. Sebab dia tidur lena dalam keadaan duduk. Tetapi dia berjunub sebab dia bermimpi keluar mandi. Maka di situ rupanya dia ada kat badan dia tu hadas besar, tidak ada hadas kecil. Bukan suci daripada hadas kecil. Dengan sebab dia berjunub tu, dia kena mandi. Maka nak mandi itu sunat mengambil wuduk. Maka cara nak niat wuduk dia katanya diniatkan nawaitul wudu'a sunnatal ghusli. Dia niat nawaitul wudu'a sunnatal ghusli. Saja aku mengambil wuduk sunat mandi. Saja aku mengambil wuduk sunat mandi. Dia niat begitu. Tapi ini jarang sangatlah. Biasanya kita ni kalau berjunub tu ghalib-ghalibnya ada hadas besar, ada hadas kecil. Tapi ini jarang-jarang nak berlaku. Ada hadas besar, tidak ada hadas kecil, itu jarang nak berlaku. Tetapi walaupun jarang juga tu, tetapi fardu masalah mesti difardukan. Sekiranya pada kat badan kita tu ada hadas besar, tidak ada hadas kecil. Tidak ada hadas kecil, tak berhajat kepada wuduk. Hanya ada hadas besar saja berhajat kepada mandi, perlu kepada mandi. Maka di situ pun sunat kita mengambil wuduk juga.
Maka cara kita nak niat wuduk tu, ia katanya, niat nawaitu al-wudu'a sunnatal ghusli. Saja aku mengambil wuduk sunat mandi. Itulah cara niat. Jadi dua kelakuan tu cara niat tak sama. Kerana riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ini dalil bagi sunat mandi. Sunat mengambil wuduk ketika mandi. Dalil bagi sunat mengambil wuduk ketika mandi. Kerana riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW mengambil wuduk pada mandi janabah. Itu jelas. Dia cerita katanya Nabi ada ambil wuduk ketika dia mandi junub. Mengambil wuduk tu akan wuduk sembahyang. Mana wuduk yang dia ambil tu wuduk yang memandai untuk sembahyang. Jadi wuduk tu akan wuduk sembahyang, mana wuduk yang sah untuk nak sembahyang. Maknanya wuduk tu wuduk bukan wuduk pada lurah tu, tidaklah. Bahkan wuduk yang sah pada sembahyang tu maknanya basuh muka niat, ada basuh muka, ada basuh tangan, ada niat, ada basuh muka serta niat, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Jadi wuduk tu kalau nak sembahyang dengan wuduk itu sah. Dia katanya akan wuduk sembahyang. Jadi wuduk dipanggil juga wuduk syar'i. Wuduk dengan mana syarak, bukan wuduk dengan mana lurah. Sebab wuduk pada lurahnya semata-mata membasuh. Tapi wuduk sembahyang ni mana wuduk syar'i, maknanya kita basuh muka serta niat, kita basuh tangan, kita sapu kepala, kita basuh kaki. Itu wuduk sembahyang. Wuduk syar'i, wuduk pada mana syarak. Jadi Aisyah cerita katanya Nabi ada berjunub, kemudian ketika dia mandi itu dia ada ambil wuduk. Maka wuduk tu wuduk yang sempurna. Sekiranya kalau wuduk itu nak sembahyang dengan wuduk itu boleh. Dan dilebih oleh Bukhari, ini ditambah. Dan dilebih yang ditambah oleh Bukhari, mana riwayat Bukhari pulanya, tiada membasuh dua kakinya. Dan dilebih ini ditambah di atas riwayat tadi. Dan dilebih yang ditambah di atas riwayat tadi oleh Imam Bukhari, tiada membasuh dua kaki Nabi. Jadi di dalam riwayat Muslim tu dia ceritanya sakat tu sajalah, katanya Nabi ketika dia mandi junub itu dia ada ambil wuduk sebagai wuduk sembahyang. Itu satu riwayat. Yang lain daripada Imam Bukhari dia cerita sakat tu saja. Cerita sakat katanya Aisyah katanya Nabi mengambil wuduk ketika dia mandi junub, ketika dia mandi janabah, mandi junub, dan wuduk itu wuduk sembahyang. Tetapi kalau tengok di dalam riwayat Bukhari, dalam sahihnya dia ada tambah lagi. Lafaz hadis tu ada tambah lagi. Ceritanya tiada membasuh dua kakinya. Jadi Nabi ambil wuduk tu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, tetapi kaki tak basuh lagi. Kaki tak basuh lagi. Hanya apa dia? Basuh selepas pada mandi. Itu maksudnya. Bukan tak basuh langsung tu bukan maksud. Maknanya yang dia ada beberapa riwayat. Setengah katanya Nabi ambil wuduk tu Nabi basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, barulah dia mulai mandi. Itu satu setengah riwayat. Setengah riwayat Imam Bukhari dia katanya Nabi ambil wuduk tetapi dia buat sakat sapu kepala saja. Kaki dia biarkan dulu. Itu maknanya ditambah oleh Bukhari kemudian
ditambah oleh Bukhari tiada membasuh dua kakinya. Dibasuh keduanya kemudian daripada mandi. Itu riwayat Bukhari. Jadi maknanya belum pada nak mandi itu Nabi ambil wuduk dulu. Ambil wuduk, tetapi sapu di kepala Nabi berhenti. Terus mandi. Selepas pada mandi meratakan badan tu Nabi basuhkan kedua kakinya. Jadi basuhkan dua kaki itu selepas pada mandi. Ini satu riwayat bagi Imam Bukhari. Maka tak mengapalah sebabnya wuduk tu tak wajib mualat. Sebab kita amalan wuduk tu tak wajib mualat, tak wajib berturut-turut. Maka mengikut riwayat Bukhari itu Nabi ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, terus dia mandi. Apabila rata mandi dia, apa selesai daripada mandi itu, Nabi basuh dua kakinya. Sambung perbuatan wuduk. Kata Imam Nawawi pada majmu'nya, ini di dalam majmu'nya. Kata Imam Nawawi pada majmu'nya, di dalam kitab majmu'nya, sama ada didahulukan dia daripada mandi atau ditakhirkan dia atau pada pertengahannya atau didahulukan setengah dan takhirkan setengah, maka hasil sunat, tetapi didahulukan dia itu afdal. Ini hukum dia. Kata Imam Nawawi pada majmu'nya, ni di dalam kitab majmu'nya, sama ada ini sunat mengambil wuduk kerana mandi, ketika mandi. Sama ada ini sunat mengambil wuduk ketika mandi itu, sama ada didahulukan dia akan wuduk daripada mandinya. Jadi maknanya dia masalahnya sunat kita mengambil wuduk ketika kita mandi. Jadi sunat mengambil wuduk ketika kita mandi. Maka nak ambil wuduk tu masa mana? Belum wuduk, belum mandi ke, kemudian daripada mandi ke, atau macam mana? Maka Imam Nawawi cerita dalam kitab majmu' dia, ada sebut dalam kitab majmu' dia, dia katanya masalah sunat mandi, sunat mengambil wuduk ketika mandi itu sama ada didahulukan dia daripada mandinya. Didahulukan wuduk daripada mandi. Maknanya kita ambil wuduk bagi siap-siap mulai pada basuh muka serta niat sampai basuh kaki. Kemudian disambungkan dengan mandi. Jadi maknanya ambil wuduk sebelum pada mandi. Ambil wuduk sebelum pada mandi itu mana basuh muka sampai basuh kaki lah. Begitu. Atau ditakhirkan dia, dibelakangkan dia kan wuduk. Yang ini daripada mandi. Jadi maknanya kita mandi bagi siap. Siapkan mandi, selesaikan mandi, barulah kita ambil wuduk. Jadi wuduk selepas pada mandi. Atau pada pertengahan mandi. Pada pertengahan mandi itu maknanya belum selepas pada mulai mandi tetapi belum selesai mandi. Di situ kita mengambil wuduk. Contohnya kita jiruh kat kepala kita, jiruh boleh separuh badan, kita berhenti mandi, kita ambil wuduk. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Kemudian terus pula meratakan badan untuk sepenuhkan mandi. Pun boleh juga. Atau didahulukan setengah dan ditakhirkan setengahnya. Didahulukan setengahnya dan ditakhirkan setengahnya. Rupanya kita mengambil wuduk, kita basuh muka, niat ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki tak basuh lagi. Terus kita mandi. Selepas pada kita mandi, kita basuh kaki. Semacam riwayat Bukhari tadi katanya Nabi tak basuh kaki, hanya Nabi basuh kaki kemudian daripada mandi. Itu pun boleh juga. Itu maknanya atau didulukan setengah, yakni setengah perbuatan wuduk. Didahulukan setengah, yakni setengah perbuatan wuduk. Dan ditakhirkan, dibelakangkan setengahnya, setengah perbuatan wuduk.
Maknanya belum nak mandi itu kita basuh muka, niat wuduk, kemudian basuh tangan, sapuh kepala masalah. Artinya selepas tu mandi. Sudah mandi kita basuh kaki. Artinya kita basuh muka, niat wuduk. Selepas pada basuh muka, niat wuduk, mandi. Selepas pada mandi, basuh tangan, sapuh kepala, basuh kaki. Itu pun boleh juga. Maka dia katanya, maka hasil asal sunat. Maka hasil asal sunat. Maka dapatlah asal sunat. Sunat katanya sunat mengambil wuduk ketika mandi itu dah dapat. Untuk nak dapat katanya sebab kita katanya sunat mengambil wuduk ketika mandi. Ketika. Maksudnya begitu. Sunat kita mengambil wuduk ketika mandi. Maka nak mandi masa mana? Boleh ke semuanya. Janji nak ambil wuduk masa mana? Boleh ke semuanya. Untuk nak dapat semata-mata sunat ambil wuduk ketika mandi. Nak ambil wuduk sebelum ke, nak ambil wuduk kemudian ke, atau di pertengahan mandi ke, artinya dulu setengah kemudian setengah pun boleh juga. Dah hasil pahala sunat ambil wuduk ketika mandi. Tapi kalau nak afdal, dia kata tetapi didahulukan dia kan wuduk, itu afdal. Tetapi didahulukan dia kan wuduk, didahulukan di atas mandi, itu afdal. Sebab yang semalamnya, yang terlepasnya, ya kita cakap pasal afdal. Mana belum nak mandi itu kita ambil wuduk bagi siap-siap. Lepas tu nak niat macam mana? Niat macam tadilah. Maka selepas pada ambil wuduk tu barulah kita masuk dalam mandi. Mulai mandi. Begitu. Jadi tilik kepada nak dapat pahala, maka ambillah wuduk masa-masa mana sekalipun. Tapi nak dapat pahala yang lebih banyaknya ialah dahulukan wuduk di atas mandi. Itu maknanya tetapi didahulukan dia kan wuduk itu afdal. Kita ingat makna afdal. Afdal tu makna terlebih banyak pahala. Afdal sebut kata dalam kitab fiqh, dia katanya afdal dalam bab sunat, dia kata begini, afdal gini, paling afdal mana paling banyak pahala. Jadi maknanya dapat pahala ke semua. Kita ambil wuduk ketika kita mandi, wuduk dulu, wuduk kemudian wuduk di pertengahan, artinya dulu setengah kemudian setengah itu, dapat pahala ke semuanya. Tetapi kalau kita ambil wuduk sebelum pada mandi, itu lebih banyak dapat pahala daripada kita ambil wuduk kemudian daripada mandi. Itu maksudnya. Buat begini afdal. Mana yang lain dapat pahala juga, tapi cara ni mana wuduk dulu pada mandi itu dapat pahala banyak daripada kita ambil wuduk di tengah, di belakang. Itu. Kita ingat begitulah, sebut kata afdal dalam bab sunat, maka makna dianya terlebih banyak pahala. Aksaru sawaban. Afdalu maknanya aksaru sawaban. Terlebih banyak pahala daripada yang lain, daripada cara lain. Seperti katanya, apa dia? Kita baca tasbih pada ketika rakaat dan sujud. Kalau kita tak tasbih langsung, tak dapatlah fadilah, tak dapatlah sunat tasbih dalam rakaat dan sujud. Tetapi nak dapat semata-mata sunat tasbih, untuk nak dapat pahala tasbih semata-mata pahala, tak kira sikit ke banyak, satu kali tasbih dah jadi. Kemana kalau nak afdal, apa nak afdal? Nak lebih banyak pahala lagi, 3 kali lah. 3 kali. Kalau nak afdal daripada 3, maka 5 kali. Apa makna 5 kali? Afdal 5 kali daripada 3. 5 tu lebih banyak pahala daripada 3. Kalau nak afdal daripada 5, 7 kali. Jadi 7 tu lebih banyak pahala daripada 5. Itu makna afdal. Nak afdal daripada 7, 9. Nak afdal daripada 9 tu sebelah apa? Banyak pahala. Begitulah mana afdal. Dan sunat wuduk, Abi masalah cerita katanya masalah sunat wuduk ketika mandi itu dah selesai. Ini masuk kepada masalah lain pula.
katanya dan sunat wuduk tak kala berkanda orang junub memakan atau tidur. Dan sunat wuduk. Sunat mengambil wuduk. Sunat mengambil wuduk tak kala berkanda orang junub makan. Masuk dalam makan tu juga seumpama makan tu apa dia? Minum. Jadi apabila seorang itu dia berjunub. Dia berjunub ni memang wajib mandi. Tapi kata wajib mandi itu bila? Apabila kita nak mengerjakan perkara yang berhajat pada suci daripada hadas. Jadi apabila seorang itu ia berjunub, tak jadi wajib melainkan dia nak sembahyang, atau dia nak tawaf, atau dia nak menanggungkan mishaf, atau dia nak baca Quran dan sebagainya. Di situlah jadi wajib semacam wuduk tadilah. Wuduk apabila dia berhadas, maka tak wajib lagi dia mengambil wuduk melainkan dia nak mengerjakan sembahyang, artinya seumpama sembahyang. Maka junub ni pun begitu juga. Apabila seorang tu berjunub, maka tak wajib kalau tak nak sembahyang lagi, tak wajib mandi lagi. Bukan kata apabila berjunub tu wajib terus mandi. Tak. Apabila berjunub tu kalau tak nak baca Quran lagi ke, tak nak menanggung mishaf, tak nak masuk i'tikaf dalam masjid, tak nak tawaf, tak nak solat, maka tak wajib lagi mandi. Sama cara nak sembahyang itulah. Kita nak makan. Kita nak minum. Tapi tak ada nak mandi lagi sebab jauh lagi. Masa sembahyang tu jauh lagi. Maka dia katanya kalau kita nak makan dalam keadaan kita berjunub, dalam keadaan kita berhadas besar itu, maka sunat kita mengambil wuduk. Contohnya kalau seorang tu dia bersetubuh dengan isterinya, selepas tu dia nak makan, dia nak minum, tapi mandi tu tak lagi sebab subuh jauh lagi. Contohnya. Maka nak makan tu sunat mengambil wuduk. Dengan maknanya kalau dia makan dalam keadaan berjunub tetapi tidak ambil wuduk, maka makruh baginya. Makruh kita makan dalam keadaan junub sekiranya tidak mengambil wuduk. Atau tidur. Contohnya subuh jauh lagi. Selepas pada bersetubuh tu nak tidur, maka sunat mengambil wuduk juga. Atau wati mana jima' pula. Nak kali yang kedua. Begitulah. Dah satu kali, lepas tu nak sekali yang kedua pulaknya, maka sunat mengambil wuduk pula. Begitulah. Dan umpama makan atau tidur atau wati. Seperti minum tadi. Tak. Salah wakaf. Semula. Dan sunat wuduk, ini sunat mengambil wuduk tak kala berkanda orang junub memakan atau tidur atau wati. Kita wakaf di situ. Itu masalah dah jelas. Jadi masalahnya kita berjunub tapi tak nak mandi junub lagi. Belum pada nak mandi junub itulah kita ada nak makan, kita ada nak minum, kita ada nak wati balik, nak wati pula. Maka apa dia? Sunat mandi, sunat mengambil wuduk belum pada nak makan dan yang disebut tadi. Dan umpamanya itu perempuan, kita mulai itu ya. Dan umpamanya itu perempuan yang putus haid dan nifas dengan nisbah bagi yang lain daripada wati. Dan umpamanya itu perempuan yang putus haid dan nifas, nisbah bagi yang lain daripada wati. Kita wakaf di situ. Itu satu masalah.
Sekali lagi, dan umpamanya itu perempuan yang putus haid dan nifas dengan nisbah bagi yang lain daripada wati. Jadi masalah perempuan, dia katanya dan umpamanya itu umpama orang junub. Dan umpamanya umpama orang junub. Jadi hukum sama seperti dia. Dan umpamanya umpama orang berjunub. Itu perempuan yang putus haid. Maksud putus ni mana berhenti. Dia datang haid, berhenti haid. Bukan katanya umur dah banyak tak datang haid, bukan maksudnya gitu. Perempuan yang putus haid maknanya belum pada ni dia datang haid. Datang, kemudian sampai masa haid itu berhenti. Dan nifas itu yang putus nifas. Dengan maknanya selepas pada dia bersalin, dia datang darah nifas. Datang sampai masa berhenti darah nifas. Berhenti darah nifas itulah tak keluar dah. Maka itu mana putus. Begitu. Tengok. Dan umpama itu perempuan yang putus haid. Haid ada dua makna. Haid ada dua makna. Satunya makna darah yang keluar. Nifas pun sama. Haid ada setengah tu pakai makna apa dia haid? Darah yang keluar. Darah bulanan, darah yang keluar selepas pada bersalin itu nifas. Darah yang keluar bulanan tu dikatakan haid. Darah yang keluar. Itu mana. Lepas tu satu lagi haid dengan maknanya keluar darah. Itu maknanya datang haid. Sebab tu kalau kita cakapnya datang haid, mana datang darah. Maka dia katanya dan umpamanya umpama orang junub, perempuan yang putus haid dan nifas. Dengan nisbah, dengan ditilik, dengan nisbah, dengan ditilik bagi yang lain daripada wati. Yang lain pada wati itu apa dia? Makan, minum, tidur. Tapi wati lain. Dengan maknanya begini, memanglah kita maklum bahawasanya perempuan yang datang haid itu perempuan yang sedang datang haid, yang sedang datang nifas. Apa dia? Haram bagi suami itu jima'. Haram bagi suami itu wati, dan haram bagi perempuan sendiri itu sembahyang, baca Quran, menanggung Quran dan lain-lain lagi. Maka apabila dia putus daripada haid, kita cakap putus ikut dia lah. Apabila dia putus daripada haid, apabila dia putus daripada nifas. Dia nak makan, dia nak minum, dia nak tidur tapi tak nak mandi lagi. Maka sunat dia mengambil wuduk. Begitu. Itu maknanya apabila selepas pada haid. Apabila dia putus haid. Contohnya pagi ni, dia haid dia dah putus. Jadi nak sembahyang zuhur lambat lagi, lama lagi. Maka dia nak makan. Tapi tak nak mandi lagi sebab tak masuk, tak ada nak sembahyang, tak ada nak baca Quran, tak ada nak apa lagi. Maka tak wajib lagi lah dia mandi daripada haid, mandi suci daripada haid, mandi suci daripada nifas tu. Tapi sekarang nak makan. Haid dah putus tapi sekarang nak makan. Nak mandi tak nak sembahyang lagi, maka kena ambil wuduk, sunat. Sunat mengambil wuduk. Nak tidur pun macam gitu, macam tu juga. Sunat mengambil wuduk. Tetapi kalau nak bagi suami jimakkan dia, mesti kena mandi. Mengambil wuduk tak memadak. Sebab mandi itu, mandi daripada haid itu, sebab apabila perempuan tu memang ketika datang haid itu, ketika datang nifas, haram suami jimaknya. Kemudian pada putus haid pun tak boleh jimak lagi kalau tidak mandi. Selepas pada darah haid dah berhenti, darah nifas dah berhenti, itu dikatakan putus. Selepas pada darah haid dah berhenti, darah nifas dah berhenti, suami tak boleh jimak lagi melainkan dia mandi. Tak memadai untuk nak harus jimak tu dengan mengambil wuduk.
Tapi kalau nak makan tapi tak nak mandi lagi, maka ambil wuduk dulu. Sunat. Tapi makan dengan tak ambil wuduk pun boleh. Tapi makruh. Itu maksudnya. Itu maknanya dan umpama itu perempuan yang putus haid dan nifas dengan nisbah yang lain daripada wati. Maknanya adapun jika tengok dia kata adapun jika hendak diwatinya, makna sekiranya kalau suami nak wati dia selepas pada putus haid itu, maka tak dapat tiada daripada mandi. Maka tak dapat tiada daripada mandi keduanya. Sekiranya kalau nak diwatikan, maka tak dapat tidak, dia katanya, tak dapat tidak daripada mandi keduanya haid dan nifas. Kalau putus daripada haid, suami nak jimat dia, mesti wajiblah kena mandi. Mandi haid. Nah, begitu juga kalau putus daripada nifas, suami nak jimat dia, maka wajib dia mandi. Tetapi kalau lain daripada jimat itu, lain pada wati itu, nak makan, nak minum, nak tidur, maka sunat mengambil wuduk lebih dahulu. Begitulah. Maka hendaklah ia berniat dengan yang mu'tabar pada niat wuduk. Kembali pada tadi, orang berjunub, orang yang berjunub, tak kira lelaki dan perempuan, dan orang perempuan yang putus haid dan nifas, nisbah lain pada wati, apabila dia nak makan, apabila dia nak tidur, apabila dia nak minum, maka sunat bagi dianya mengambil wuduk. Maka apabila nak ambil wuduk tu, cara niat macam mana? Maka cara niatnya, maka hendaklah ia berniat dengan yang mu'tabar daripada niat. Ini dengan niat yang mu'tabar daripada niat wuduk. Jadi maknanya kita niat macam mana? Niat wuduk yang diaktibarkan pada niat wuduk biasa. Jadi maknanya kita sekarang berjunub. Kita sekarang berjunub, tapi tak nak mandi lagi. Sebab tak ada nak sembahyang lagi, sebab waktu sembahyang jauh lagi. Maka sekarang kita nak makan, atau kita nak minum, ataunya kita nak tidur, ataunya nak wati balik pula. Maka sunat kita mengambil wuduk. Maka cara kita niat tu, macam mana cara niat? Maka niat tu cara dia macam kita niat ambil wuduk nak solat ni. Sajaku mengambil wuduk, sajaku menunaikan fardu wuduk, sajaku mengangkat hadas kecil. Cara dia banyaklah. Itu niat macam itulah. Walaupun kita katanya sudah ambil wuduk nak mandi, nak sembahyang, tak boleh lagi sebab tak mandi. Begitu. Habis tu, jadi maknanya ambil wuduk tadi kerana nak makan je lah. Sunat. Tapi apabila kita sampai masa kita nak mandi, sunat ambil wuduk pula. Itu ambil wuduk kerana mandi pula. Disunatkan ambil wuduk ketika mandi pula. Yang ni sunat ambil wuduk kerana nak makan. Disunat ambil wuduk di sini masalah kita nak makan, nak minum, nak tidur atau nak balik wati. Gitu. Apabila sampai masa kita mandi, sunat ambil wuduk ketika mandi pula. Begitulah. Iaitu niat yang mu'tabar, yang nak niat tadi itu, ia katanya meniatkan mengangkat hadas. Dia niat begitulah, saja aku mengangkat hadas, saja aku mengambil wuduk. Macam itulah. Jangan niat sunat wuduk. Jangan niat sunat wuduk, sajaku ambil wuduk sunat. Sajaku mengambil wuduk sunat. Jangan niat begitu. Sajaku menunaikan sunat wuduk. Jangan niat begitu. Bahkan kita niat macam mana kita niat ambil wuduk nak solat. Nak mengangkat hadas kecil betul-betul.
Dia kata jangan niat sunat wuduk bagi makan ini kerana makan. Bagi makan yang ni kerana makan dan tidur dan umpamanya. Jangan niat begitu saja aku mengambil wuduk sunat kerana makan. Tak ada begitu. Jangan niat begitu. Walaupun ambil wuduk kerana nak makan. Sunat ambil wuduk kerana apa? Kerana nak makan. Ambil wuduk sunat apa? Kerana nak tidur kan. Ambil wuduk sunat ambil wuduk tu kerana nak wati pula. Tetapi cara niat jangan ikut bentuk sunat ni lah. Nak makan saja aku ambil wuduk sunat kerana nak makan. Tak. Jadi cara niatnya ialah macam mana kita niat ambil wuduk nak solat. Begitu dah mudahnya. Jangan diniat sunat wuduk bagi makan kerana makan dan tidur dan umpamanya. Apa dia? Makan, minum, tidur, wati. Begitulah. Dan masuk dengan kata makan itu dan masuk dengan kata makan. Ini masuk di bawah kata makan tadi. Sebab tadi dia katanya apa dia tadi? Dan sunat wuduk tak kala berkandak orang junub apa? Memakan. Masuk di bawah makan tu apa dia? Dia kata masuk dengan kata makan itu makanan yang mengikut. Makanan tak. Makanan yang mengenyangkan seperti nasi, roti dan itu makan asas, makan yang mengenyang. Makan orang tanya pula makan apa tu? Kalau makan kuih-kuih nak makan nasi masih mengenyang. Tengok. Makan yang mengenyangkan, ini makan makanan yang mengenyangkan. Atau buah kayu, atau nak makan buah-buah ni tak mengenyang, melainkan tamar dan zabib. Jadi kalau buah tamar, buah kermu, zabib, buah anggur yang kering ya, itu masuk makanan yang mengenyang. Buah-buah ni buah-buah biasa ni lah. Buah-buah yang lain kita jaga sikit. Buah-buah yang ni buah kayu ini yang lain pada tamar tu kermu. Lain pada tamat dan zabib. Zabib tu panggil apa dia? Buah anggur yang kering. Sebab yang tu panggil masuk dalam makanan mengenyang. Jadi kita nak makan buah-buah, itu pun sunat mandi jugalah. Jangan faham katanya makan yang mengenyang, makan nasi, makan roti saja. Itu. Dan kita nak makan apa-apa saja kat dapur tu, selepas pada junub tu, nak makan kacang ke apa dia, benda ringan-ringan, begitu, masuk dalam kata makan. Atau lauk lah. Lauk nak makan dengan nasi tu. Atau lauk, maknanya itulah yang kita makan dengan nasi tu. Nak makan nasi mesti ada lauk. Tu lauk dia tulis begitu. Setengah-setengah tulis dengan qaf. Lauk. Sini dengan hamzah. Lauk. Adapun yang masin tu laut dengan ta kan. Itu dengan ta. Ta di belakang laut. Dengan ta. Adapun sini dengan hamzah lauk. Mana benda yang kita buat makan dengan nasi. Maksudnya kalau contohnya kita berjunub tapi ada ingin nak makan ayam ke, ayam goreng ke, maka begitulah sunat mandi. Sunat mengambil wuduk. Atau ubat, nak makan ubat. Nak makan ubat. Maknanya selepas pada junub tapi tak nak mandi lagi, maka kita ada nak makan ubat sebab dah sampai masa makan ubat. Maka sunat mengambil wuduk juga. Bagi orang yang berjunub, artinya perempuan yang haid dan nifas tadi. Itu nak makan ubat pun, apa dia? Sunat ambil wuduk juga. Selepas pada junub, belum pada mandi. Lepas tu nak minum teh ke, nak minum kopi ke, masuk dalam minum semua. Sunat ke semuanya. Dan jikalau sedikit sekalipun, makanan tu sedikit sekalipun. Sunat ambil wuduk tu kerana nak makan tu, bagi orang junub dan perempuan yang putus daripada haid dan nifas,
jikalau sedikit. Dan jikalau sedikit sekalipun. Ni jikalau makanan itu sedikit sekalipun. Makan, tengok. Kalau kita makan ubat, telan ubat, tak banyak. Sebiji dua yang. Sebiji dua saja ubat tu. Maka sunat mandi. Dan jikalau berulang-ulang ia. Dan jikalau berulang-ulang ia makan. Contohnya, dia berjunub tu pukul 10 malam. Pukul 10 malam. Tunggu nak mandi, jauh lagi nanti subuh tu. Maka, selepas pada junub tu, kita katanya, dia dahga, nak minum. Maka nak minum tu, ambil wuduk. Duduk boleh sejam dua pula, lapar pula, nak makan pula, ambil wuduk pula. Lepas tu dia tak tidur. Contohnya, apa tu nak tidur, ambil wuduk pula. Begitulah. Jaga daripada tidur, tak nak mandi lagi. Pukul 4 malam tu, pukul 3 malam tu, pukul 2, pukul 3 malam dia jaga. Maka dah lapar pula, nak makan, tapi tak nak mandi lagi. Sunat, ambil wuduk pula. Begitulah. Tu makna katanya, dan jikalau berulang-ulang ia sekali nak makan, sekali ambil wuduk. Sekali nak makan, sekali ambil wuduk. Maksudnya begitulah. Tetapi sungguh katanya sunat berulang-ulang kan. Sunat-sunat kita berulang, nak sekali nak makan, ambil wuduk, nak makan pula, ambil wuduk pula, nak makan pula, ambil wuduk pula. Selama mana tak mandi junub, gitulah hukumnya. Tetapi dia katanya, tetapi yang pertama, mana? Wuduk kali yang pertama, nak makan kali yang pertama itu muakkad. Mana sunat muakkad. Jadi maknanya dapat pahala kesemuanya. Sekali nak makan, sekali ambil wuduk. Tetapi ambil wuduk kerana nak makan kali yang pertama itu sunat muakkad. Mana yang kali terik yang kedua, kali yang kedua tu sunat tapi tidak muakkad adalah. Tapi tak ada masalah, janji dapat pahala. Cumanya yang pertama muakkad, yang kedua, yang ketiga, yang ke belakang tu apa dia? Bukan tidak muakkad. Sunat-sunatlah tapi tidak muakkad. Begitulah. Kalau nak banding sunat tarawih dengan sunat mutlak. Sunat tarawih tu sunat walaupun kita semuanya sunat mutlak 20 rakaat sekalipun. Tapi sunat mutlak sunat biasa. Tapi dapat pahala lah. Tapi sembahyang tarawih sunat muakkad. Begitulah. Memang sunat muakkad pahala tinggi daripada pahala sunat biasa. Dan pada makna makan itu minum. Itu yang kata tadilah. Dan pada makna makan, jadi makna sama, hukum sama. Jadi maknanya nak makan sunat ambil wuduk, minum pun sama lah. Jadi mudah kata nak makan minum lah, nak makan nak minum lah. Minum pun sama dengan makan. Dan masuk dengan tidur itu, dan masuk dengan tidur, masuk di bawah kata tidur tadi, nak tidur pun sunat mengambil wuduk. Masuk di bawah kata tidur, nak tidur tu, jikalau sedikit. Jikalau sedikit, nak tidur boleh 5 minit. Masalah mengatuk sangat ni, tapi ada urusan lain nak pergi ke lain lagi. Kena tidur dulu boleh 10 minit. Sunat ambil wuduk juga. Nak tidur sebentar dia letak jam, kunci jamnya 10 minit saja. Maka sunat juga. Lagi duduk mutamakin, nak tidur dalam keadaan duduk. Dia bersandar kat dinding masalah, nak tidur begitu, nak tidur dengan secara berbaring, takut tak jaga tidur. Dia letak duduk, bersandar belakang dia kat dinding, tapi tetap supaya tak batal wuduk. Maka sekalipun disunatkan mengambil wuduk juga. Janji nak tidur sekejap ke lama ke, duduk dengan nak tidur dalam keadaan menerap ke, meletang ke, nak tidur dalam keadaan duduk ke, maka sunat mengambil wuduk. Itulah. Maka kita akhir di situ untuk hari ini. Kita akhir setakat tu, maka insyaAllah kita sambung pada kata faidatun disebut pada sabilil muhtadi. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدي إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sedikit maklumat. Pada hari ini pihak pondok ada nak bangunkan pondok yang baru nak mulai pada hari ini, yang mana dapat bantuan daripada setengahnya daripada jemaah-jemaah kita dan juga bantuan daripada Kak Tani. Hari ini nak mulai bangunkan pondok yang baru. Kita harap pada jemaah tu tolong berdoa supaya mudah segala urusannya. InsyaAllah Bapak. Itu saja. InsyaAllah. InsyaAllah Bang. Semoga dimudahkan semua. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Sama-sama. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Terima kasih Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.